Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta la taj'alul hazana in syi'ta sahla. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Tuan Imam selaku pengurusi majlis, para bilal, para jaga masjid, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kepada kita keizinan untuk sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita salat maghrib secara berjemaah, untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala beriktikaf. Saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dan juga kita berada di dalam satu majlis yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua berada di dalam majlis ilmu. Para malaikat berduyung-duyung akan memayungi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Bila mana para malaikat memayungi, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah jatuh kepada orang-orang yang berada di dalam majlis tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang berada di dalam majlis. Dan alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dijemput pada hari ini, waktu ini, ketika ini untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dikala orang lain mungkin masih lagi sibuk, sibuk baru sampai rumah, dak mari masjid waktu garik, mari waktu isyak, tak ada masalah, boleh mari juga. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berada sejak waktu maghrib, kemudian sampailah waktu isyak dan diisi dengan majlis ilmu insya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kepada kita kesihatan tubuh badan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kepada kita kekuatan untuk melangkah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bayangkan tuan-tuan, tiba-tiba hari ini garik, tak gaduh nak mari masjid, gelecoh kat tangga rumah, jatuh, sakit kaki, tak boleh mari masjid. Memang hak mari sok dah, tapi takdir Allah Ta'ala jatuh, sakit kaki, ataupun salah makan tengah hari ada seafood, kena gauk, tak dah mari masjid. Tak, maka bila mana tak boleh mari masjid, tuan-tuan, rugi dah kita satu perkara, tak boleh mari masjid. Tapi tak ada masalah kalau ahli masjid dah, pahala dia sama juga Allah Ta'ala bagi. Cuma rugilah tak boleh iktikaf, tak boleh mari majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebabnya Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan kita berada di dalam dua nikmat yang terbesar. Apa dia? Nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Ta'ala masih lagi menanamkan keimanan dalam diri kita, masih menjadikan kita ini sebagai seorang Islam. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang kita kena dan patut syukuri dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran,
wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan betapa sedikitnya di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Ramai-ramai makhluk yang bernama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut betapa sikitnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberikan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak putus. Kita bangun daripada tidur, sapalah kita tidur semula, bahkan masa tengah tidur tu pun nikmat Allah taala ada juga pada kita tu, tuan. Nikmat pergerakan tangan, kaki, mata kita boleh kedip, telinga kita boleh dengar, hidung kita boleh nafas, darah kita berjalan, jantung kita masih berdegup, paru-paru kita masih boleh pang udara. Tu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Andai katalah Allah taala khabar, wahai jantung, berhentilah kamu berdegup, maka tak ada lagi dah nikmat lain. Habis dah lah kita. Dah habis hak mana kita tinggal tu, boleh ke anak-beranak belaka dah. Tu nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Kata ulama, kalaulah dikira, dijadikan pokok-pokok sebagai panel, dijadikan air-air sebagai dakwah, untuk kita tulis nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tak akan cukup. Tak akan cukup. Sebab apa? Sebab terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagai contohlah tuan-tuan, ni musim hujan. Tak, kita berada pada musim hujan sekarang ni. Bila musim hujan, hujan turun sokmo. Cuba bayangkan Allah taala jadikan kita ni lubang hidung tak katah. Sekarang ni lubang hidung kita tak bawah. Tahu? Hebatnya ciptaan Allah SWT. Tapi takdir Allah Taala hidung kita tak atas, tuan-tuan. Kalau hujan jadi warna agak-agak. Ni nikmat juga, tuan-tuan. Nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebab tu tak terkira banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambah lagi nikmatku. Dan sekiranya kamu kufur, kamu tidak bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahawa azabku sangatlah pedih. Allah taala khabar. Jadi marilah kita jadikan diri kita ini tergolong dalam golongan yang sikit yang sentiasa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah pada malam ni saya ingin kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para jemaah yang diredai Allah Subhanahu wa taala, satu kisah nak bercerita mengenai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu al-Ansari. Mungkin ada pernah dengar, mungkin ada tak pernah dengar. Tapi ni nama ni jarang-jarang yang diceritakan, jarang-jarang orang dengar nama ni. Kalau Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir, ni nama biasa. Ni nama biasa. Ni nak cerita hari ni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Siapa Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu? Dia ini adalah orang Madinah. Macam mana nak tahu orang Madinah? Belakang dia ada Al-Ansari. Al-Ansari maksud dia apa? Al-Ansari ni maksud dia orang yang menolong. Bagaimana perkataan Ansari ni? Ansari ni, tuan-tuan, gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Madinah. Bermula cerita bila mana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 kenabian. Maknanya masa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 52 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 52 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Masa tu musim orang mari Mekah buat haji. Haji ni, tuan-tuan, bukan bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak. Sebelum pada Rasulullah ada dah haji ni. Cuma cara buat tak samalah macam kita buat sekarang. Kalau orang dulu zaman sebelum datang Islam, mereka tawaf ikut arah jang. Kita sekarang tawaf ikut lawan jang. Sebab itulah sekarang ni ada jang tawaf. Jam tawaf, jang ikut belawang dengan jang biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana orang mari ke kota Mekah pada bulan Syawal, lebih kurang macam kita learn ni kau. Musim haji, bulan haji Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah.
3 bulan ni orang negara Arab mari ke Mekah untuk berniaga dan juga menunaikan ibadah haji, 2 dalam 1. Bila mereka menunaikan ibadah haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang ni untuk berdakwah. Rasulullah ni tak akan lepaskan apa-apa sahaja peluang yang ada depan mata untuk berdakwah kepada Islam, untuk berdakwah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk daripada satu kemah ke satu kemah, masuk satu kemah, satu kemah, masuk satu kemah, satu kemah. Dalam banyak-banyak kemah ada hak tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tolak mentah-mentah. Ada hak tolak Rasulullah dengan tolak molek, dan ada di kalangan mereka yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah 12 orang yang mari daripada kota Madinah, yang berniaga di kota Mekah, dan mereka ini mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengar dah, mereka berkawan dengan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Di Madinah ni tuan-tuan, ramai orang Yahudi. Selain daripada orang Arab, dia ada geng-geng Yahudi. Sebab apa? Sebabnya orang Yahudi ni mereka percaya kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, semua mereka percaya, dan mereka mengkaji, dan mereka tahu bahawa Nabi akhir zaman akan tinggal di satu tempat ataupun satu kota yang mana di situ adanya banyak pokok kurma dan tanah dia berwarna hitam. Pokok kurma banyak dan tanah dia berwarna hitam. Dan sifat ni tuan-tuan ada pada 2 tempat. Yang pertama di Khaybar. Yang kedua di Madinatul Munawwarah. Jadi orang-orang Yahudi mereka berpecah. Ada hak duduk di Khaybar dan ada duduk di Madinah Al-Munawwarah. Masa tu nama dia Yathrib lagi. Sebab apa? Sebab mereka nak, kalau boleh biarlah Nabi akhir zaman itu berasal daripada keturunan mereka. Kalau kita tengok susu galur daripada Nabi Adam AS kepada siapa lah Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi gelaran Abul Anbiya. Siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Sebabnya daripada titih Nabi Ibrahim AS tu ada 2 orang anak. Daripada 2 orang isteri, Siti Hajar dengan Siti Sarah, ada 2, lahirlah anak lelaki 2 orang. Daripada Siti Hajar keluarnya Nabi Ismail AS, dan daripada Siti Sarah keluarnya Nabi Ishaq AS. Sebelum Siti Sarah ni tuan-tuan, keluarnya Nabi, ramai keturunan Nabi alaihi wasallam sehinggalah Nabi Isa alaihi salam. Ada pun titih daripada Nabi Ismail. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail straight turun bawah sekali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah tu antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad tak ada Nabi. Dia banyak sebelah Nabi Ishaq alaihi salam. Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihi salam ini diberi gelaran Abul Anbiya, bapa kepada segala nabi. Ramai anak cucu dia, keturunan dia, nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila mana mereka mendengar, orang Madinah ni mendengar dah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu dah akan ada nabi akhir zaman yang akan diutuskan. Orang Yahudi dengan cara mereka lah, mereka mengharapkan yang lahir pada waktu itu adalah daripada keturunan mereka. Mereka tahu bila mana nabi akhir zaman akan lahir, tuan-tuan. Macam mana mereka tahu? Mereka tengok di langit, mereka nak nampak bintang. Mereka menunggu kelahiran ataupun terbitnya bintang yang diberi nama bintang Muhammad. Ni hebat orang-orang dulu, tuan-tuan. Dia tengok langit. Kalau kita tengok langit learning, super tular gitulah. Tak ada beza mana nampak bintang. Oh, bintang. Tapi orang dulu-dulu ni, dia ada ilmu astronomi dan sebagainya. Mereka pandai tengok langit tu, mereka tahu, oh ni ada, ni bintang ni, ni bintang ni, ni bintang ni. Sapalah pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, maka pada malam itu bertempik teriaklah semua orang Yahudi yang berada di kota Madinah pada ketika itu. Mereka kata bintang Muhammad telah ada, bintang Muhammad telah wujud. Maka dicarilah di kalangan mereka mana-mana wanita mereka yang mengandung, cek beranak ke tak. Ada tuan-tuan hak beranak. Geng-geng Yahudi Bani Israel pada malam tu beranak ada, tapi semua sekali anak puang, tak ada seorang anak lelaki. Rupa-rupanya Nabi akhir zaman telah dilahirkan di kota Mekah. Baik. Tu cerita panjang tak ke? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang Madinah, seramai 12 orang daripada orang Madinah ni, mereka telah
telah mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama mereka telah berjanji taat setia untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan Islam. Maka perjanjian itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perjanjian tersebut dikenali sebagai perjanjian Bai'atul Aqabah yang pertama. Berlaku kat mana? Berlaku kat Jamratul Aqabah. Orang yang pernah pergi haji, orang pernah pergi umrah, mungkin pernah pergi ziarah lah. Kalau umrah tu ziarah saja, lalu kat tepi gitu je. Kalau orang yang pernah menunaikan ibadah haji, melalui jamrah. Melalui jamrah, jamrah ula, wusta dan Aqabah. Ujung sekali, dia ada satu tempat di tepi tu. Di situ dululah, sekarang ni tak ada dah. Ada dibina masjid pada zaman khilafah selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibina tapak masjid kecil situ. Di situlah berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama antara Rasulullah dengan 12 orang Madinah. Maka pada tahun ke-13 kenabian mereka janji dah, ya Rasulullah, tahun depan kami mari pula. Maka mereka balik 12 orang ni, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang imam muda ataupun dai ataupun pencetus ummah. Apa-apa gelaranlah pendakwah yang diutuskan. Rasulullah utus seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Diutuskan ke Madinah untuk menjadi pendakwah, untuk ajar orang-orang dinu cara beramal dengan Islam. Maka tahun seterusnya, tahun ke-13 kenabian. Bukan tahun ke-13 hijrah, tahun ke-13 kenabian. Masa ni Rasulullah tak berhijrah lagi. Pada tahun ke-13 kenabian, masa yang sama pada musim haji, maka ketika ini marilah 75 orang daripada kota Madinah. 73 orang lelaki, 2 orang perempuan, mari jumpa Rasulullah, berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu perkara isi perjanjian yang sangat penting, mereka berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berjanji untuk menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka selepas daripada itu, selesai daripada ibadah haji, maka pada tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah ke Madinah pada tahun tersebut. Memulakan perjalanan ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, naik ke Jabal Thur, duduk 3 hari, terus ke perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, tuan-tuan, hebat orang Madinah ni, mereka dak jumpa lagi Rasulullah. Hak jumpa Rasulullah 75 orang tu je. Tapi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, sambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu macam orang hak sangat dikenali dah. Macam sangat manusia yang sangat dirindui, dicintai oleh orang situ, menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhal mereka tak kenal pun lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu tuan-tuan tak ada lagi WhatsApp, tak ada lagi Facebook, Twitter dan sebagainya. Tiap-tiap hari mereka dengar, bila mana mereka dengar je Rasulullah talak dah daripada Madinah, tiap-tiap hari mereka tunggu Rasulullah di pintu Madinah. Tiap-tiap hari, tak sabar-sabar nak jumpa Rasulullah. Hebatnya orang Madinah ni tuan-tuan, Rasulullah hantar Sayyidina Mus'ab bin Umair seorang je untuk berdakwah. Bila mana Rasulullah sampai di kota Madinah, hampir keseluruhan orang Madinah telah memeluk agama Islam. Di Mekah, Rasulullah sendiri yang berdakwah, tak gegis macam. Nak kabur kerah hanya orang Mekah ni. Nak kabur kerah hanya. Kajian psikologi menunjukkan orang-orang yang berada di kawasan berbukit, berbatu ni, hati jiwa mereka lebih kerah daripada orang yang berada di kawasan landai. Di Madinah ni tuan-tuan, kawasan di landai pada pasir je. Kalau ada bukit pun sutir 2 je, tak banyak. Di Madinah. Kalau ada pun jauh daripada kota Madinah. Hak bukit paling besar sekali, hak famous sekali, Bukit Uhud. Tu hak kita biasa dengar. Baik. Jadi orang Madinah ni hati dia lebih lembut, maka mereka lebih mudah menerima dakwah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abbad bin Bishr ini adalah salah seorang bangsawan, salah seorang yang hebat, salah seorang pemimpin muda di kota Madinah pada ketika itu. Dia nampak Sayyidina Mus'ab bin Umair ini sedang mengumpulkan orang-orang Madinah. Dia tengok sedang bercerita, maka dia pergi dekat, dia dengar dakwah Sayyidina Mus'ab, terus dia masuk Islam, tak cakap banyak. Dengar je kalam daripada Sayyidina Mus'ab, ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, menceritakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak cakap banyak, masa tu juga dia masuk Islam. Ni orang hebat tu tuan. Orang hebat, orang bijak, dia tahu benda ini adalah benda kebenaran, jadi mereka terus menerima Islam. Ada pun orang Mekah, mereka tahu Nabi Muhammad tu betul. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada lahir lagi. Bahkan digelar Nabi Muhammad itu sebagai Al-Amin,
orang yang sangat-sangat dipercayai oleh orang kota Mekah. Tapi bila mana mereka ini dapat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dan mengajak orang kepada agama menyembah Allah Subhanahu taala, mengesahkan Allah, maka mereka menentang Rasulullah. Sebab apa? Sebabnya ada 3-4 perkara. Yang pertama, sebab kuasa. Kalau mereka ikut Rasulullah, mereka takut hilang kuasa. Kalau mereka ikut Rasulullah, mereka takut hilang pengaruh. Kalau mereka ikut Rasulullah, mereka takut mereka hilang harta. Ni 3 benda yang mereka takut hilang, tuan-tuan. Jadi sebab itulah orang besar Mekah ni payah nak masuk Islam. Hak masuk Islam siapa? Geng-geng orang gaji, geng-geng hamba dengan orang-orang miskin. Hak tak ada kepentingan. Ni lah kalau kita tengok, kita kaji balik sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak ni lah bilangan yang ramai memeluk agama Islam. Sebab itulah ramai di kalangan mereka ini yang kena seksa selepas mana Islam semakin berkembang di kota Mekah Al-Mukarramah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana sampai kota Madinah, antara perkara yang terawal Rasulullah buat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Quba. Orang yang tak pernah pergi umrah lagi, kalau orang pernah pergi umrah atau pergi haji dah, insya-Allah tahu pasal ni. Bagi sesiapa yang belum pernah pergi umrah, bagi sesiapa yang belum pernah sampai Masjid Quba ni, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang masuk dia lebih kurang barang sesiapa yang berwuduk di rumah dia dan menunaikan solat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia akan dapat pahala seolah-olah menunaikan umrah yang sempurna. Buat umrah sempurna, pahala komplit 100%. Dah kalau kita orang pergi haji pergi umrah nak kan? Nak wuduk ni takkan daripada rumah dari kampung kita. Tak. Daripada hotel pergi Masjid Quba, maka sembahyang situ 2 rakaat dapat pahala umrah insya-Allah. Dan saya bagi clue lah, tuan-tuan, kalau orang-orang hak pernah pergi masjid, hak dah pernah pergi lagi ataupun pernah pergi ataupun nak pergi pula, tapak asal Masjid Quba. Tapak asal Masjid Quba berada di bawah 3 butir apa ni, kubah. Kalau tuan-tuan tengok atas dia ada 3 butir, kubah direct 3 butir, kubah tu dia ada lubang kecil tepi. Hak tu adalah tapak asal Masjid Quba yang dibina pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tapak dia. Sekarang ni Masjid Quba besar sangat dah, tapak. Dah dulu kecil je, tuan-tuan. Okey, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina masjid tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke kota Madinah membina Masjid Nabawi. Sambil bina Masjid Nabawi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj. Mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj. Dan bila bermula daripada ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bermula pada hari ini tak ada lagi Aus, tak ada lagi Khazraj, yang ada adalah Ansar. Maka bermula di situlah adanya kalimah Al-Ansari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagi orang Madinah, sahabat-sahabat asal Madinah, belakang dia akan ada Al-Ansari. Contoh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang mana rumah dia tempat tinggal Rasulullah pertama bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Baik. Jadi apa kelebihan Sayyidina Abbad ni sampai kita nak bercerita pasal dia pada malam ni, tuan-tuan? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, tuan-tuan, pada suatu hari, pada suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang semayang dalam rumah baginda. Dalam rumah Siti Aisyah. Isteri Rasulullah kan ramai. Antaranya rumah Siti Aisyah, Rasulullah semayang pada malam tu, dan Siti Aisyah pun ada juga. Kalau kita pernah dengar lah kisah ataupun khilaf ulama bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang kena kaki Aisyah. Ni cerita. Sebab apa boleh sentuh? Nanti kita cerita. Macam mana Rasulullah boleh sentuh? Sebab apa Rasulullah boleh tersentuh kaki Aisyah ketika mana Aisyah Ummul Mukminin sedang tidur? Maka kita cerita. Jadi malam tu kebetulan mungkin semayang sekali dengan Siti Aisyah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar seseorang sedang membaca Al-Quran dengan alunan yang sangat enak. Dengan suara yang sangat lunak, suara yang sedap, orang dengar tu mendayu-dayu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Humaira." Ni Rasulullah. Rasulullah, tuan-tuan, Rasulullah tak panggil isteri dia maknya, etuknya, tak ada, tuan-tuan. Rasulullah tak panggil gitu. Tak. Kalau kita zaman muda-muda panggil sayang, panggil ling, panggil bi tak. Bila besar sikit, tua sikit, ada anak dia cucu, ada dah, hilang dah benda tu. Rasulullah tak gitu, tuan-tuan. Ni antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh amalkan. Bukan isi borang je. Tak, asal sunnah Rasulullah isi borang. Faham? Asal sunnah Rasulullah isi borang. Banyak lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak lain yang kita boleh amalkan, tuan-tuan. Antaranya ni, panggil isteri dengan panggilan yang comel. Panggil isteri dengan panggilan yang menyebabkan hati dia suka. Ya Humaira. Aisyah Al-Humaira.
Sebab apa Al-Humairah? Sebabnya Aisyah, Siti Aisyah ni tuan-tuan, orang muda, budak-budak. Rasulullah kahwin dengan dia muda. Nak bahas pasal muda tu panjang pula. Cerita dia panjang pula. Tapi Siti Aisyah ni tuan-tuan, kulit dia putih. Bila kulit dia putih, kalau dia kena panas ataupun sejuk, pipi dia ni jadi merah. Ataupun kalau dia malu, pipi dia jadi merah, telinga jadi merah. Ada orang gitu kan, kalau orang jenis kulit putih ni malu sikit ke panas sikit, pipi dia jadi merah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada dia Aisyah Al-Humairah. Jadi kita pun tuan-tuan boleh lepas ni panggil isteri kita, panggil lah comel-comel. Dah, hak panggil comel dah, alhamdulillah lah. Hak mana panggil moknya, tuknya, tukarlah. Sebab apa? Sebab kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak ada senyum, hak buat tu ada lah kot. Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Humairah, siapa hak baca Quran ni? Dengar baca Quran siapa kau?" Lalu apa jawab Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, dia kata, "Ya Rasulullah, itulah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu." Seorang sahabat tengah-tengah malam baca Quran dalam Masjid Nabawi. Kalau kita tu tuan baca Quran dalam masjid ni, tak masjid Gontok Nasik ni. Sampai sini kita baca orang baca Quran, dengar tak rumah kita? Tak payah pasang speaker, pasang mic dia, duduk dalam ni ngaji seorang. Dengar tak rumah kita? Agak-agak lah dengar tak? Tak dengar tak? Sebab jauh. Dan macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dengar sedangkan masa tu tak ada speaker, tak ada mikrofon, tak ada benda-benda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dengar tuan-tuan sebab apa? Sebab pintu rumah Rasulullah, dinding rumah Rasulullah dengan dinding masjid tu tepek. Rasulullah keluar pintu, masuk masjid. Keluar masjid, masuk rumah. Tu. Bahkan sekarang ni pun tapak rumah Siti Aisyah tu masih ada lagi di tepi sebelah kiri kiblat. Hak mana? Maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar dah besar rumah Rasulullah, rumah Siti Aisyah ni tuan-tuan, saiz dia memuatkan 3 kubur. 3 makam. Yang pertama makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua makam ayah pada Siti Aisyah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan yang ketiga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Asalnya Siti Aisyah sipang satu lagi kawasan tu, satu lagi ruangan untuk dimakamkan tu untuk dia. Dah, bila dia mati dia nak berada di tepi suami dia yang tercinta dan juga di tepi ayah dia yang tersayang. Tapi oleh kerana bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu syahid, kena tikang, kena tusuk dengan pisau belati sampai terburai perut, dia minta dengan Siti Aisyah, ya ummul mukminin, izinkan saya untuk berada di sebelah kekasih saya. Maka masa itu kawang tu tengah nazak, maka diberikan keizinan oleh Siti Aisyah. 3 orang dimakamkan dalam rumah tu. Maka tu je lah saiz rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu je lah rumah saiz rumah Siti Aisyah yang ada tepi tu, di Masjid Nabawi tepi tu, itulah sahaja saiznya tuan-tuan. Tak besar ke kecil ke, itulah saiz rumah Rasulullah. Sebab tu bila mana sembahyang, kadang-kadang tu Rasulullah tersentuh Siti Aisyah. Sebab apa? Tak ada orang sepik tu tuan. Sepik. Dah kubur 3 hotel besar mana? Boleh bayang kubur 3 hotel besar mana tu tuan? Satu je lah. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilik tidur kita kot besar dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar nama Abbad bin Bishr, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera angkat tangan. Rasulullah berteguh berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa Abbad. Ya Allah, ampunilah dosa Abbad. Ya Allah, ampunilah dosa Abbad." Manakah mungkin bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ciptaan, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, manakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan reject doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tutung sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Rasulullah, masa tu juga Rasulullah mendoakan kepada mereka. Ni tu kisah Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Maka pada suatu hari berlakulah satu peperangan. Peperangan ni nama dia Zatul Riqa'. Zatul Riqa' ni peperangan yang melibatkan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat seramai 700 orang menentang Bani Ghatafan. Dia ada beberapa kabilah ketika itu yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini antara kabilah yang bekerjasama dengan orang Mekah nak serang Rasulullah dalam peristiwa peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Ni adalah geng-geng sekutu orang kafir pada ketika itu. Mereka nak serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan geng-geng inilah yang deal dengan Bani Qainuqa di Madinah, hak duduk tepi pinggiran Madinah, minta deal buka pintu gerbang untuk mereka masuk serang orang Madinah melalui
perkampungan Bani Qainuqa. Sebab situ tak ada parit masa tu. Dia habis itu, kalau nak masuk melalui pintu Qainuqa, pintu gerbang dia yang sangat besar, buka boleh masuk dalam Madinah. Jadi perjanjian tu ada. Mereka telah sepakat nak serang, tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segalanya. Pada malam itulah juga kena serang ribut terterak Ahzab, maka bergelimpanganlah mereka lagi. Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong. Maka esoknya bila tengok orang kafir tak ada dah, Rasulullah terus pergi serang pula kabilah Bani Qainuqa ni, sebab mereka telah melanggar janji piagam Madinah. Nak jaga keselamatan orang Madinah, berlindung di bawah Islam dan sebagainya. Baik. Jadi dalam peperangan tersebut pada tahun ke-7 Hijrah. 7 Hijrah, kawasan dia berdekatan dengan Khaybar, menuju ke arah Najd, ataupun sekarang ni nama dia Riyadh, ibu negara kota Saudi sekarang ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 700 orang tentera Islam menuju ke kabilah Bani Ghatafan ni. Hak bermasalah sikitnya ketika itu tak cukup kenderaan, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaturkan seekor unta 6 orang naik. Seekor unta 6 orang naik, maka cukup-cukuplah 6 orang untuk seekor unta. Dah macam mana 6 orang naik atas seekor unta sekaligus ke? Tak. Dia gilir, sekejap orang ni naik, sekejap orang ni naik, orang ni lengah, orang ni naik pula, orang ni lengah, orang ni turun, orang ni naik pula. Gilirlah, sehinggalah siapa di tempat yang dituju. Maka di situ tuan-tuan, dalam perjalanan pecah tapak kaki orang Islam, tentera Islam. Berjalan bukan naik kereta. Jalan kaki padang pasir, getah batu, bukit dan sebagainya, sampai ke Dinung tu ratusan kilometer, pecah tapak kaki. Tapak kaki orang Islam pecah, bukan setakat tapak kaki orang Islam, tapak kaki unta hak bawa orang Islam tu pun pecah juga. Maka kaki ini dibalut. Sahabat-sahabat ambil kain perca, dibalut kaki unta, dibalut kaki orang Islam. Dan hak itulah disebut sebagai Zatul Riqa'. Zat itu maksud dia yang mempunyai ar-riqa', perca kain, dibalut kaki itu menggunakan perca kain. Sebab itulah peperangan tersebut dipanggil sebagai peperangan Zatul Riqa'. Maka dalam peperangan itu tuan-tuan, berlakulah bila mana berlaku pertempuran di antara orang Islam dengan orang kafir. Takdir Allah SWT, kemenangan berpihak pada orang Islam. Kita kena ingat zaman Rasulullah SAW ada 2 peperangan yang orang Islam kalah. Orang lain menang tuan-tuan. Zaman Rasulullah zaman Rasulullah, bukan zaman sahabat. Zaman Rasulullah ada 2 peperangan yang kalah orang Islam. Dia ada pusingan macam World Cup, macam bola. Tak, separuh masa pertama, separuh masa kedua. Peperangan yang pertama orang Islam kalah, peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ni, asalnya pusingan pertama, separuh masa pertama, sebelum referee tiup whistle tu, pusingan pertama orang Islam menang. Sebab apa? Sebab mereka ikut perintah Rasulullah untuk tidak turun daripada bukit Jabal Rumah, tempat mana. Tapi bila mana dah nampak orang Islam menang, nak kutip hati, mereka tamak pada hati, turun dan ikut perintah Rasulullah. Maka ketika inilah tentera kafir serang sekali. Pusingan kedua, dan mari depan tentera berlari, daripada belakang tentera Khalid bin Al-Walid serang ke belakang Madinah. Daripada belakang bukit Uhud tu mereka pusing, serang, jadi orang Islam terkepung kat tengah, menyebabkan 70 orang hufazul Quran syahid dalam peperangan tersebut. Tu peperangan yang pertama yang kalah dalam Islam. Peperangan yang kedua yang kalah yang mana, iaitu peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain ini tuan-tuan, Allah Ta'ala uji dengan jumlah tentera Islam yang ramai, 12,000 orang. 10,000 mari daripada Madinah ke Mekah. Bila mana berjaya membuka kota Mekah, 2,000 orang hak baru masuk Islam bersama-sama tentera Islam pergi nak serang ke Taif. Bani Hawazin dengan Bani Thaqif nak serang, sebab mereka nak serang tentera Islam. Maka ketika itu Rasulullah mengarahkan tentera Islam ni pergi serang. Maka sebab berbangga ataupun riak dengan jumlah tentera yang sangat ramai, 12,000 orang, tak ada lagi dalam sejarah tentera Arab pada ketika itu jumlah tentera seramai tu. Hak sebelum tu ramai peperangan Ahzab 10,000, dalam peperangan Hunain 12,000 tu tak ramai. Jadi pusingan pertama kalah. Sebab apa? Sebab mereka riak, mereka rasa dengan ramai tu menyebabkan menang, sedangkan mereka lupa bahawa dalam peperangan sebelum ni tentera Islam sikit, tapi bantuan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemenangan. Sebab tu kita kena jaga hati tu tuan. Setara sahabat pun boleh terbabah, apatah lagi kita manusia biasa. Baik. Jadi dalam peperangan tu menang. Bila menang tu tuan, adanya harta rampasan perang, adanya tawanan perang. Dalam Islam ada adab berperang. Dalam perang pun ada adab ni. Dalam Islam nak kabur syumulnya Islam, sempurnanya Islam, dalam perang sendiri pun ada adab. Antara dia Rasulullah pesan, jangan tebang pokok. Tak ada sebab, tak ada benda, jangan tebang pokok. Jangan rosokkan rumah orang. Jangan perang, jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh pendeta-pendeta yang sedang beribadah. Orang yang duduk dalam rumah jangan bunuh. Tu antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu adab dalam peperangan dalam Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar
bila mana dalam perang tu menanglah tentera Islam, maka adanya harta rampasan perang, adalah tawanan perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas menang bergerak daripada perkampungan Bani Ghatafan ni menuju balik ke kota Madinah, sehinggalah sampai dia tu tepat waktu senja, dah letih belaka dah, berhenti di situ, berkemah di situ. Berkemah di situ, berkampung di situ. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam peperangan tu, bila mana perang tu, dalam kampung tu ada seorang lelaki tak ada. Ada seorang lelaki ni dia tak ada dalam kampung tu. Dia balik awal, dia keluar awal. Dia keluar daripada kampung dia tu mungkin pagi ataupun sehari awal, 2 hari awal keluar. Dia pergi berburu. Bila dia pergi berburu, dia balik kampung dia mula, tengok-tengok habis kena serang mereka dah. Nampak kesan serang, nampak kesan perang, ada kematian dan sebagainya. Lalu dia balik rumah dia, cari bini tak ada. Cari bini dia dalam rumah tak ada, tak jumpa. Maka dia tahulah isteri dia ni telah ditangkap ataupun dijadikan sebagai tawanan perang. Masa tu zaman ada hamba, tuan-tuan. Zaman tu zaman hamba dia lagi. Maka dijadikan sebagai tawanan perang. Maka lelaki ni tuan-tuan, atas dasar sayang kepada isteri, baru balik buru, panas sang lagi, busur panah masih di bahu lagi, dok dia jatuhkan. Dia kata, kok mana-mana pun aku mesti tangkap, aku mesti bebaskan isteri aku, ataupun kena bunuh seorang orang Islam sebagai ganti kepada isteri dia. Kok mana-mana pun mesti buat kau. Dia tekad tuan-tuan, dia nak kejar tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terus bergerak, dia kejar. Akhirnya dia nampaklah di padang pasir itu satu kelompok manusia ramai, yang kemah dia banyak, yang ada api banyak. Dia tahu inilah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berehat. Maka dalam kegelapan malam, dia tunggu. Dia nak tunggu semua orang tidur, barulah dia nak ambil tindakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana sahabat-sahabat ni dah siapa dah, rehat dah, letih dah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat pada ketika itu, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang nak jadi jaga malam ni? Siapa yang nak jaga kawasan kemah kita pada malam ni? Maka ada 2 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangan. Siapa mereka? Yang pertama Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Dua-dua orang ni, seorang Madinah, seorang Mekah, dan dua-dua ini adalah orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Rasulullah mempersaudarakan Abbad dengan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Lalu dua-dua kat tangan dan minta izin Rasulullah benarkan pada malam tu 2 orang ni berjaga. Pendek cerita tu tak? Pendek cerita, panjang cerita dah dan syak. Pendek cerita, pada malam tu 2 orang ni duk bincang lah. Dah malam ni kita nak jaga dua-dua ke gana? Dah kita 2 orang ni nak jaga sampai subuh ke kita 2 orang ke gana? Lalu bincang, dia kata tak apalah gini. Seorang tidur dulu, seorang tidur kemudian. Kita bagi separuh masa, seorang jaga, seorang tidur, kat lagi seorang jaga tu tidur, tidur tu jaga. Gitu. Lalu persetujuan dia buat, maka Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu, dia kamu tak apalah, biar saya hok jaga dulu, kamu tidur dulu amal, kat lagi sampai masa kita tukarlah. Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu ni tuan-tuan adalah seorang sahabat yang mana dia ni adalah orang yang merasai halawatul iman, orang yang merasai kemanisan iman, orang yang merasai kemanisan membaca Al-Quran. Dalam hidup dia tak ada masa kosong melainkan diisi dengan Al-Quran. Ni Sayyidina Abbad. Tak ada masa kosong melainkan diisi dengan Al-Quran. Tak ada Netflix, tak ada WhatsApp, tak ada Twitter, tak ada Facebook masa tu tuan-tuan. Kalau kita lah ni zoom balik sajid, scroll sudah tengah malam. Dah habis masa. Sayyidina Abbad tak ada gitu tuan. Habis je masa sudah sembahyang buat benda, tak ada kerja, maka dibaca Al-Quran. Sebab Al-Quran duduk dalam dada. Zaman Rasulullah tak ada lagi Al-Quran macam kita mushaf, sekeping stokor gitu, tak ada. Zaman Rasulullah tak ada, ada atas kertas, ada atas pelepahnya, atau apa pelepah kurma, di dinding, di kayu, di kulit kayu dan sebagainya gitu, di kulit binatang. Tak ada hak terkumpul. Pada zaman Sayyidina Osman barulah dikumpulkan dan dibukukan. Al-Quran dijadikan mushaf. Dikumpulkan dalam bentuk tujuh biji Al-Quran mushaf penuh. Maka Sayyidina Abbad ni pada malam tu Ammar tidur. Bila Ammar tidur, Sayyidina Abbad ni dia kata daripada duduk saja baik dia semayang. Daripada dia duduk dengung seorang itu tengah pada pasir, tak tuan-tuan dengung. Duduk pada pasir sunyi je, tengok langit, comel, bintang. Dah matahari sejuk, matahari pula dah. Bintang, bulan apa tengok malam-malam tenang tuan-tuan. Duduk pada pasir. Jadi Abbad kata daripada duduk saja baik dia baca Quran. Daripada duduk saja baik dia semayang, maka dia pun semayang.
Sayyidina Abbas sembahyang tuan-tuan. Masa tu sahabat-sahabat lain tidur lagi dah, sunyi lagi dah. Maka inilah peluang yang diambil oleh orang lelaki tadi tu, nak tutup bela kepada isteri dia ni, dia ambil peluang masa tu. Maka Sayyidina Abbas pun angkat tangan, angkat takbir, Allahu Akbar sembahyang, dan dibaca surah Al-Kahfi. Dibaca surah Kahfi tu tuan. Kahfi macam mana? Kahfi nala, 12 muka surat. Maka tengah-tengah semayang, orang lelaki tadi tu, dia tunggu masa yang sesuai, dia aim, dia tuju molek-molek Abbas ni, dia tarik anak panah dia, dia lepaskan panah tu tuan. Dia tarik busur tu, dia lepaskan anak panah, zup, kena badan Abbas. Kena badan Sayyidina Abbas. Abbas masa tu tengah semayang. Nah, kita betul lah kita rajin tolong isteri dapur tak, pisau terkena jari, sakit tak? Sakit tak? Tuan-tuan bayang, Abbas ni, Sayyidina Abbas ni tengah sembahyang, anak panah cocok pada badan, zup, kena. Apa dia buat? Dia tarik anak panah tu, lepas sembahyang. Dia kata rugi ni tengah sembahyang, sedap sembahyang baca Quran surah Kahfi ni, rugi kalau berhenti, sakit ni, tapi tak apalah, cabut sembahyang tu tau. Hak lelaki tadi tengok, ni orang ke benda? Maka ditarik anak panah kedua, kena pula sekali lagi. Sayyidina Abbas tarik, cabut, meneruskan sembahyang, tak berhenti sembahyang tuan-tuan, tak berhenti sembahyang. Dan lelaki tadi dok puas hati, dia tarik pula kali yang ketiga, dilepaskan, dan sekali lagi kena pula pada Abbas. Kali ini Sayyidina Abbas tak mampu nak tahan dah, darah banyak dah keluar pada badan dia, sakit sangat-sangat dah. Maka dia pun rebah, dia pun gerak Sayyidina Ammar. Bila gerak Sayyidina Ammar, Ammar tanya, siapa masa dah ke? Dia kata, tak lagi. Dah buat apa, gerak dah apa? Hamba kena serang, dia kata. Hamba kena serang. Ammar tengok badan tu penuh darah tu tuan. Badan Sayyidina Abbas ni penuh dengan darah. Apa kata Sayyidina Abbas? Sayyidina Ammar kata, dah buat apa dak gerak awal-awal, masa kena panah pertama gerak dah. Dia kata, dak, masa tu hamba tak sembahyang, rasa rugi kalau berhenti sembahyang. Allahu Akbar. Sedaknya sembahyang baca Quran surah Kahfi tu, sembahyang rasa rugi kalau berhenti. Kita nyamuk gigi pun gelepar dah. Tak? Perbezaan kuatnya iman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kata tuan-tuan lah saya pun gitu kok. Tak, nyamuk tepi kabut dah. Ni dia ni kena panah 3 utir tuan-tuan. 3 panah kena. Sayyidina Ammar tengok gitu. Tak, dia kata apa? Sayyidina Abbas kata, apa dak kau bawa-bawa? Sayyidina Abbas kata, kalaulah bukan kerana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kawasan pada malam tu, maka aku takkan gerak kamu, aku akan terus sembahyang, mati pun matilah. Mati pun matilah. Tapi bila mana dengar gitu, oleh kerana amanah oleh Rasulullah, dia pun gerak Sayyidina Ammar untuk jaga kawasan, dan Sayyidina Ammar bersama sahabat-sahabat mencari orang tu, tak jumpa dah lagi dah. Dan macam mana pula, apa yang berlaku pada Sayyidina Abbas tu tuan? Adakah dia meninggal ketika itu ataupun syahid ketika itu? Tak. Sayyidina Abbas tak syahid pada masa tu. Dia syahid bila? Dia syahid dalam peperangan menentang Musailamatul Kadzab pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lebih kurang 5 tahun selepas pada tu baru mati, baru syahid Sayyidina Abbas. Tu kelebihan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah mengenai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hebat yang mencintai Al-Quran, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu akan Al-Quran, kerana pada hari kiamat nanti Al-Quran tu akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, sahabat-sahabatnya tuan-tuan. Jadi marilah kita sama-sama jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai amalan kita. Paling tidak bacalah semuka 2 muka sehari pun jangan tinggal. Dan paling tidak jangan kita tinggal juga surah Al-Mulk sebelum daripada kita tidur pada waktu malam, menjadi syafaat kepada kita, menjadi pelindung daripada kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar tu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Minta maaf banyak salah cakap, salah gurau dan sebagainya, terkasar bahasa terlebih gurau. Moga-moga Allah SWT mengampuni dosa saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan masukkan kita ke dalam syurga-Nya tanpa sebarang hisab, insya-Allah. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.